Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa untuk kita menyambung semula kuliah online kita ni. Setelah kita bercuti untuk berhari raya PKP selama 2 minggu lebih kat kita cuti kan. Jadi atas kesempatan tu saya ingin mengucapkan jugalah selamat Hari Raya Aidilfitri dan Aidil PKP kepada semua ahli karya Surau Syukuriah lah. Dan insyaAllah pagi ni kita sambung semula pengajian fiqah kita. Dan sebelum tu kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung muka surat 313. Ada dah di share kan apa ni. Kita pagi ni insyaAllah makruh dalam solat. Perkara-perkara yang dihukumi makruh ketika kita sedang bersolat. Kaedah. Pada asasnya setiap yang bertentangan dengan perkara-perkara sunat ataupun sunnah namanya, sebagaimana yang dinyatakan dahulu adalah termasuk dalam kategori makruh. Kaedah umum. Tapi di sini ada kaedah ini tak berlaku untuk semua perkara lah. Dia berlaku dalam perkara-perkara yang khusus sahaja. Dalam bab ni bab solat lah, dalam bab solat. Iaitu setiap perkara yang bertentangan dengan sunnah, maksudnya yang dihukumi sunat lah, ataupun sunnah. Di dalam sesuatu ibadah itu, maka dia dihukumi makruh sekiranya seseorang itu meninggalkannya. Maksudnya contohnya kan, ketika bertakbiratul ihram kita disunatkan mengangkat tangan. Dan disunatkan mengangkat tangan itu pada kadar yang telah ditetapkan lah. Jadi dia meninggalkan perkara tersebut, dia tak angkat tangan. Maka solat dia sah. Cuma dia dihukumi makruh sekiranya dia mampu untuk melakukan perkara tersebut. Tapi dia tak nak buat. Atau dia tak buat mengikut tuntutan yang disuruh lah. Maknanya kalau contohnya kan mazhab Syafi'i, Allah kan. Jadi dia punya dia punya tapak tangan tu setentang dengan bahu. Jarak tinggi rendah dia tu ikut cuping telinga. Ni. Jadi dia tak buat. Contohnya dia, Allah Akbar. Macam tu je kan. Ataupun dia, Allah Akbar. Dia buat menyalahi perkara yang disunahkan. Maka kalau sekiranya dia sengaja dan tidak ada keuzuran, maka dihukumi makruh. Dihukumi makruh.
Kecuali di sini dia meninggalkan perkara yang disunatkan itu kerana keuzuran. Contohnya membaca surah dalam solat sunat sekalipun. Ni umum, termasuklah semua solat, solat fardu, solat sunat, solat berjemaah dan sebagainya. Sekiranya contoh dia sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat, dia jenis malas baca surah. Allahu Akbar, Fatihah terus. Iftitah tak baca, A'udzubillah tak baca. Lepas Fatihah dia surah pun tak baca. Ringkas je sembahyang sunat. Hukum dia makruh lah di sini. Hukum dia makruh. Berbeza dengan orang yang dia tinggalkan kerana ada sebab. Dia tinggalkan perkara yang disunat tu kerana ada sebab. Tengah-tengah sembahyang tiba-tiba sakit perut. Sakit perut. Ini kalau dia lah habis lambat tak sempat pergi tandas ni. Maka dia ringkaskan, dia tinggal semua yang sunat-sunat, dia buat yang wajib saja, dia habiskan cepat-cepat, dia pergi tandas. Itu ada keuzuran tak apa. Ini yang tidak ada keuzuran. Dan maksud makruh di sini, ada bunyi-bunyi Bunyi handphone saya ke bunyi siapa ni? Tak. Bunyi ada orang masuk. Tak apa. Macam mana? Ada orang nak join, dia akan bunyi. Saya tak apa. Oh, orang join. Okay, tak apa, nanti saya hilangkan bunyi tu. Clear Ustaz, don't worry. Apa tadi? Hilanglah. Dia meninggalkan perkara tersebut disebabkan ada keuzuran, maka dihukum makruh. Maksud makruh di sini dikurangi pahala solat tersebutlah. Itu saja. Maksud makruh di sini pahala dia berkurang. Maknanya nak dapat full score tu lah, 100% markah tu tak dapatlah, kurang lah. Tapi dia buat pahala ni sebenarnya memang benda yang istilah dia benda yang subjektif. Benda yang kita tak boleh nak bagi ciri-ciri. Maknanya setengah ulama mengatakan sekadar mana yang kita tahu tentang perkara tersebut, maka begitulah markah dia. Sebab dia tak sama. Ada orang dia tahu, katalah dia tahu 20 perkara yang disunatkan dalam solat dan dia tahu dia buat semua. Ada orang mungkin tahu 15 saja, dia tahu dia buat semua. So sama ke tak? Macam mana? Itu memang benda yang subjektif, benda yang susah nak dibagi satu ukuran lah. Dan ada yang nanti dari sudut ikhlas dia, dari sudut khusyuk dia, dari sudut ta'zim dia, itu lain lagi tu. Jadi nak dapat markah penuh 100% tu memang susah lah kita nak bahas dan kita nak dapatkan pahala 100% solat, kena buat ni. Sebab kita pernah belajar tu kan perkara yang disunatkan dekat 500. So macam mana tu? Orang yang tahu, orang yang tak tahu. Jadi itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma secara umumnya kita cuba melaksanakan segala apa yang disunahkan lah. Yang rukun tu dan wajib dah tentu, itu mesti untuk mengesahkan solat tu. Ini untuk mendapatkan markah penuh. Jadi kita melakukan semua benda yang disunatkan, meninggalkan semua perkara yang dimakruhkan. Termasuk perkara yang makruh secara umum dalam solat lah, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang disunatkan dengan sengaja tanpa uzur. Nanti dia ada lagi perkara-perkara yang dimakruhkan secara khusus, dia akan bagi tahulah apa dia. Secara umum dia kata apa saja yang kita dah belajar tentang benda-benda yang disunatkan dalam solat, kita tinggalkan dengan sengaja, makruh dah tu. Maksud makruh di sini, kurang pahala dia. Itu okey Boleh InsyaAllah. Termasuklah berpakaian semua itu ada banyak. Kalau dalam bab kitab yang lebih besar, lebih banyaklah perkara yang dia akan beritahu nanti. Makruh dalam solat ialah perkara yang diberi pahala kepada orang yang bersolat kerana patuh meninggalkannya. Dan tidak pula berdosa melakukannya. Jadi ada perkara yang dimakruhkan nanti akan disebutlah. Jadi dia tak buat, dia terlintas dia nak buat.
Dia terlintas nak buat tapi dia tinggalkan. Contohnya kadang-kadang orang dia suka menjeling kan, mata menjeling ke tempat-tempat lain ketika solat. Dia terfikir nak terjeling sebab ada dengar bunyi semacamnya kan. Dia nak menjeling lah, mulalah nak menjeling. Ataupun ada apa-apa benda maksudnya perkara yang dia ada keuzuran-keuzuran. Nanti contohnya kita tengah semayang anak kita terpaksa jeling anak kita, takut dia pergi ke tempat bahaya ke misalnya kan. Anak-anak kecil lah. Itu lain lagi, itu ada keuzuran. Ini tanpa ada apa-apa keuzuran, dia saja nak jeling. Maka kan melihat tempat sujud itu kan perkara yang disunatkan. Jadi bila dia terlintas nak menjeling, dia cancel. Masa dia cancel tu, dapat pahala lah. Ketika meninggalkannya. Dapat pahala ketika meninggalkannya. Sama je kan. Sebab tu bila dia fokus tempat mata dia ke tempat sujud, maka dia dapat pahala. Sama lah maknanya, dia meninggalkan niat dia untuk menjeling tempat lain misalnya pun dapat pahala. Dan kalau dia jeling juga tak berdosa, tak berdosa, tak batal solat, tetapi menjeling kan, bukan yang menoleh. Menoleh itu bab lain. Menoleh nanti dia ada, kalau 3 kali berturut-turut, maksudnya pergerakan anggota nanti ada bab yang lain lah. Pergerakan anggota-anggota yang major, yang besar, berturut-turut, itu boleh menjadikan batal. Tapi kalau tak berturut-turut sekali sahaja misalnya, itu lebih makruh daripada menjeling mata. Pasal apa? Mata menjeling tu mana dia melarikan pandangan dia daripada tempat sujud. Berbanding dengan dia menoleh kepala dia, itu lebih makruh lagi. Sebab anggota dia lebih besar. Dan sekiranya dia buat berturut-turut 1, 2, 3 misalnya, ataupun 1, 2, 3, batal solat. Tapi kalau menjeling tu 100 kali dia jeling-jeling sana, jeling sini tanpa menggerakkan kepala dia, hanya mata je jeling-jeling-jeling, 100 kali pun tak apa, tak batal. Tapi makruh lah. Tu beza. Makruh pun ada perbezaan. Ada makruh yang besar, makruh yang kecil. Maksudnya makruh yang boleh membawa kepada batal, ada makruh yang dia takkan pergi kepada batal lah. Meninggalkan takbir ketika perpindahan antara rukun. Kita ada takbiratul ihram, melafazkan Allahu Akbar, itu rukun. Dan kita ada takbiratul intiqal, takbir untuk perpindahan rukun. Daripada qiyam nak rukuk kan, Allahu Akbar. Kemudian kita ada tasmi' sami Allah liman hamidah. Kemudian nak sujud, kita ada Allahu Akbar. Duduk di antara sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Duduk, nak bangun lagi, Allahu Akbar. Dia tak sebut Allahu Akbar tu. Atau dia baca dalam hati, tak keluar kat mulut, tak dengar telinga, makruh. Kurang pahala. Dan meninggalkan doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Solat fardu ke, solat sunat ke, kecuali ada beberapa situasi lah nanti. Itu nanti ada pembahasan. Contohnya dia masbuk, dia masuk rakaat yang ketiga, itu lain lagi nanti. Kalau dia sibuk layan iftitah, sekejap lagi imam rukuk kelang kabut nanti. Dia ada bab-bab yang dibenarkan untuk meninggalkan kesunahan. Bahkan ada bab-bab yang wajib meninggalkan kesunahan. Pernah kita bahas sebelum ni kan. Bangun lambat subuh dah nak terang, dah nak syuruk dah, baru nak semayang. Masa tu duk layan lagi benda-benda sunat sampai solat tak selesai lagi, habis waktu. Itu boleh jadi haram. Maka wajib meninggalkan perkara yang sunat. Itu situasi lain. Ini situasi biasa, atas semayang sunat ke, atas semayang seorang ke, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak baca iftitah, tinggal. Na'udzubillah pun tak baca, tinggal. Sengaja. Padahal masa panjang lagi, tapi malas punya pasal, letih punya pasal misalnya, maka kurang pahala. Adalah makruh kerana melakukan kedua-duanya adalah sunat. Takbir intiqal dan doa iftitah tu perkara yang disunatkan. Dia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, maka kuranglah pahala dia. Hukum dia makruh, maksudnya kuranglah pahala dia.
Walau bagaimanapun terdapat beberapa perlakuan tertentu yang lain sunat dijauhi dan makruh dilakukan oleh orang yang bersolat. Ini perkara-perkara yang khususlah. Khusus dihukumi makruh ataupun dihukumi sebaliknya iaitu sunat ditinggalkan. Meninggalkannya sunat. Maksudnya kalau melakukannya makruh maksudnya meninggalkannya sunat. Kalau dalam bab sunat, melakukannya sunat. Meninggalkannya makruh juga, sama je lebih kurang. Sama je lebih kurang. Cuma ini lebih khusus lah, lebih khusus. Iaitu kalau kita buat benda tu, dia hukumnya makruh. Yang pertama, menolehkan kepala ketika bersolat kecuali dengan sebab yang diperlukan. Ini bukan toleh mata ni, ini bukan jeleng mata, toleh kepala. Kepala itu ditolehkan. Tapi sekali atau dua kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut, batal. Ini maksud dia sekali atau 2 kali berturut-turut. Sekali atau 2 kali berturut-turut. Kecuali ketika salam lah di akhir solat tu kan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Itu memang disunatkan menolehkan, itu lain. Kemudian dia kata dengan sebab yang diperlukan. Tanpa apa? Kecuali dengan sebab yang diperlukan. Memang kalau betul-betul ada keperluan, misalnya dia setengah sembahyang, dia nak tengok anak dia merangkak sampai ke mana, itu lain lah. Tapi dengan syarat tidak berturut-turut lah. Kalau dia punya mudarat dia itu tak sampai tahap solat khauf, maka itu ada masalah. Nanti kan ada bab solat khauf, solat tengah perang. Solat tengah perang tu bukan menoleh sekali, 2 kali, 3 kali bahkan semua badan bergerak-gerak. Itu lain lagi. Itu solat khauf dia panggil. Ataupun tengah semayang dalam hutan camping kena kejar rimau. Itu lain lagi. Boleh semayang sambil lari sambil panjat pokok. Itu lain lagi. Itu dia panggil solat khauf. Ini maknanya dia menoleh disebabkan ada sebab, ada keperluan dia toleh. Maka di sini tak dihukumi makruh. Tapi kalau tanpa sebab dia toleh sana tengah semayang kan. TV duk pasang, semayang. Tiba-tiba ada bunyi adengan-adengan yang menarik. Jeng, dia pun saya tengok lagi. Tapi kalau sekali dia tengok, makruh lah, tak batal. Tapi kalau dia berturut-turut 3 kali, nanti jadi batal. Hal ini berdasarkan hadis. Nabi SAW bersabda, La yazalullahu azza wa jalla muqbilan alal abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa izal tafata insarafa anhu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berhadapan dengan hamba-Nya yang bersolat selagi dia tidak menoleh. Dan apabila dia menoleh, Allah Subhanahu pun berpaling daripadanya. Hadis riwayat Abu Daud rahimahullah dan yang lainnya. Maksud berpaling di sini bukanlah Allah Taala berpaling secara fizikal. Maksud berpaling ini maksudnya rahmat Allah itu berpaling daripada dia. Maksudnya Allah Ta'ala sudah pun fokuskan nak bagi dia rahmat ni. Ketika dia solat, dia betul-betul kan khusyuk dan tengok kepala menetap. Jadi dia pun toleh-toleh, maka rahmat tadi terputus. Dia nanti kan payah juga kan kalau kita fahami makna hadis dan Quran secara literal, secara lafzi. Itu biasalah dalam akidah kita belajar kan, itu golongan Wahabi literal ni macam itulah dia punya pemahaman. Jadi di sini maksud Allah berpaling itu bukan maksudnya Allah Taala tu ada fizikal, ada muka, Allah Taala tengok kita semayang untuk berpaling. Sebab apa? Kalau Allah satu dunia semayang serentak misalnya, Allah tengok siapa? Allah berpaling daripada siapa? Berpaling daripada orang ni maksudnya berpaling daripada semua. Kan? Jangan faham fizikal lah. Maksudnya katakanlah ada semayang berjemaah satu saf kan. Satu saf semayang berjemaah. Imam seorang depan. Satu saf 20 orang. Kemudian saf kedua 20 orang. Jadi
Allah Ta'ala kalau dia fokus kat siapa? Kalau dia berpaling kat siapa? Kalau dua orang yang sebelah-sebelah ni, seorang dia mengalih-alihkan kepala dia. Seorang lagi fokus. Jadi Allah Ta'ala berpaling tu maknanya semua sekali Allah Ta'ala berpaling kan? Kalau kita faham secara fizikal. Dia maksud Allah berpaling di sini iaitu rahmat Allah ataupun sesuatu yang difokuskan yang Allah fokuskan kepada orang yang solat itu dipalingkan. Biasanya ditakwilkan kepada rahmat lah biasanya. Allah macam sama juga Allah bersama kita kan. Allah bersama kita bukannya bersama fizikal. Rahmat dia bersama kita ataupun pertolongan dia bersama kita dan sebagainya lah. Jadi jelas hadis tu mengatakan dia berpaling. Cuma di sini ada dua makna. Ada setengah ulama kata maksud berpaling di sini adakah berpaling kepala, maksudnya dia berpaling daripada fokus tempat sujud dia lah. Ataupun satu lagi makna dia berpaling daripada kekhusyukan dia. Hati dia tu fokus, dia rasa dia sedang semayang, sedang menghadap Allah, tiba-tiba melayang. Dia punya melayang. Entah ke mana, ke Tesco ke tempat kerja ke, melayang-layang. Ada dua makna sebenarnya di sini. Setengahnya mengamalkan, maksudnya dia berpaling daripada fokus semayang dia tu. Ada yang kata berpaling fizikal. Ada yang kata dua-dua lah. Kalaulah berpaling berpaling daripada kusyuk pun dah maknanya berpaling muka lagilah berat lagi. Maka boleh diambil makna dua-dua, iaitu berpaling fizikal atau berpaling dia punya kekhusyukan atau fokus dia. Tapi ingatlah di sini kepala, kalau dada batal tu. Itu dalam bab batal. Kalau berpaling dada dengan sengaja, batal. Ini kepala saja, dada masih tegak tapi kepala je berpaling. Dan syarat tidak 3 kali berturut-turut. Hukum dia makruh. Hadis terusnya. Bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam annal iltifati innama huwa ikhtilasun yakhtalihu syaitan min salatil abdi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa menoleh itu merupakan pencurian yang dilakukan oleh syaitan daripada solat seseorang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada sini kita faham bahawa menoleh ataupun berpaling itu sebenarnya dia dua-dua sekali. Dia fizikal dan hati. Syaitan mana boleh tolak kan kita punya kepala. Kecuali tak tahulah ada kata jin kena tampar dengan jin. Kepala sengit je kena tampar dengan jin. Kita tak tahulah, wallahualam. Tapi maknanya syaitan di sini kan syaitan yang ikhtilas, maksudnya syaitan yang membuatkan dia menoleh tempat lain tu, maknanya kepala dia menoleh itu kerana hati dia nak menoleh. Hati dia membisikkan, ada apa kat situ tu, tengah semayang kan, ada apa kat situ tu. Tak mungkin kepala itu menoleh tak sengaja, kecuali orang tu dia tidur, dia mengigau, itu bolehlah kita kata kan, dia menoleh ketika tidur, dia menoleh dia tak sedar. Ataupun dia mengigau kan. Tapi kalau dalam keadaan sedar, kepala menoleh mesti ada hati ya. Hati yang memerintahkan kepala untuk menoleh. Kita dah belajar dalam tasawuf. Nanti dalam tasawuf ada perbahasan lah. Dalam kitab penawar hati itu nanti masuk bab hati nanti dia akan beritahu. Sebelum ni pun saya dah terangkan sikit. Maknanya sebenarnya manusia segala perbuatan dia, hati dia yang menyuruh. Kategori ikhtiari lah. Kalau kategori ittirari itu lain. Kategori ittirari itu maksudnya kategori yang tak disengajakan. Itu lain. Ini kita kata kalau takkanlah tengah semayang tiba-tiba kepala berpaling tanpa disengajakan. Itu pelik lah kot. Tapi kalau kita kata kebiasaannya dia berpaling sebab dia sengaja memang nak paling. Jadi sebenarnya syaitan mencuri daripada hati dia, menyuruh dia berpaling. Jadi akhirnya bila hati menyuruh ataupun maksudnya hati menyuruh tu hati menghendaki untuk berpaling, akhirnya kepala berpaling. Maka di sini menunjukkan bahawa berpaling di sini bermula dari hati kemudian terus kepada anggota.
Tapi boleh jadi berpaling itu berpaling hati saja, maksudnya dia tak fokus, dia tak khusyuk, boleh jadi. Atau boleh jadi hati menyuruh kepala berpaling, tangan garu sana garu sini dan sebagainya lah. Sebab dia mesti bermula dengan hati. Kecuali ada perkara yang tak disengaja, itu kan dia terlupa, maksudnya dia terlupa yang dia sedang solat. Maka dia pun buat perkara-perkara yang contohnya dia garu. Dia lupa yang dia tengah sedang solat, dia garu lebih daripada 3 kali. Itu nanti ada bab dia. Perbuatan menoleh tersebut juga menghilangkan khusyuk yang dituntut ketika bersolat. Ini jelaslah pasal apa? Seperti mana yang saya sebutkan tadi, perbuatan menoleh kepala itu maknanya pastilah arahan itu datang daripada hati. Jadi datang daripada hati itu menunjukkan bahawa hati dia tak khusyuk, tak fokus. Tak khusyuk dan tak fokus lah sebab hati suruh kepala toleh. Sebab apa kepala toleh? Sebab nak tengok ada benda yang di luar solat tu. Maksudnya dia sedang solat, terdengar bunyi, terdengar apa ke misalnya, nak tahu. Ataupun tengok lain macam ni kan. Maksudnya manusia ni tertarik. Kebanyakannya orang-orang Nusantara ni. Bukan nak cakap apa lah, ni dengar cerita. Biasanya di negara-negara Arab atau di negara-negara lain, dengar cerita lah. Katanya apabila macam ada pengajian dulu zaman-zaman dulu, zaman Syekh Yassin Al-Padangi. Ketika ada pengajian misalnya di masjid-masjid di Mesir, di Mekah, di masjid-masjid, bila ada bunyi sesuatu pelik je, yang pertama akan tengok apa yang berlaku orang Malaysia, orang Indonesia. Orang Arab, orang lain semua dia buat ada je. Kalau berlaku perempuan kat luar tu, orang lain buat ada je, fokus je mengaji. Orang yang pertama yang akan tengok apa jadi kat luar tu orang Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia. Maknanya orang Nusantara lah. Peka sangat nak tahu apa jadi ya. Kalau orang-orang lain dia ambil buat ada je, dia tengah mengaji, bunyi apa kat luar tu meletup ke apa, dia buat ada je. Kebanyakan lah, taklah semua kita kata kan. Kebanyakannya ini saya dengar lah, benar atau tidak, kita kena pergi cek sendiri lah. Maknanya memang kita ni tengah-tengah mengaji, tengah-tengah apa, tiba-tiba bunyi, apa dia. Hilang fokus, semua nak tengok. Syaitan lebih-lebih lagi lah kalau tengah semayang kan. Kalau kita semayang, dia tengok kita khusyuk lain macamnya, dia pun buat lah makar-makar dia supaya kita, hati kita tergerak untuk mengetahui bunyi apa tu kat luar tu. Siapa yang lalu tu, tengok macam lawa je. Macam-macam lah. Jadi menghilangkan khusyuk maksudnya fokus itu hilang lah. Kecuali adalah bunyi tembakan tengah semayang pun tak kan. Itu lain lah kan. Tengah semayang bunyi tembakan, bunyi lain macam je kan. Itu lain lah. Dia ada perkara kan dia kata kecuali ada sebab. Itu lain. Sebaliknya, jika ada sebab berbuat demikian seperti untuk memerhatikan musuh, perbuatan tersebut tidaklah makruh. Memerhatikan musuh ini salah satu contoh dia bagilah. Jadi kalau kita faham daripada memerhatikan musuh ni, contohnya orang solat perang ataupun orang solat di dalam hutan misalnya kan, takut binatang-binatang buas ke dan sebagainya. Jadi kategori dia menjaga keselamatan. Kategori maknanya dia kata takutkan musuh tu maksudnya untuk menjaga keselamatan. Sama ada menjaga keselamatan diri kita atau menjaga keselamatan anak kita misalnya. Takkan tengah-tengah semayang kita tengok anak kita tarik cerik elektrik yang sedang mendidih, kita buat ada je kan, khusyuk ni, khusyuk. Jadi kalau ada perkara yang patut kita beralih pandangan ataupun sampai tahap boleh memberhentikan solat lah sebenarnya. Itu nanti ada bab-bab khusus dia. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sahal bin Hanzaliyah. Katanya, Thuwiba bis salati yakni salat as-subhi. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi.
Qala Abu Daud wa kana arsala farisan ila Syami min al-lail yahrusu. Maksudnya telah diserukan azan solat subuh. Lalu Rasulullah SAW bersolat sambil menoleh ke arah celah-celah bukit. Abu Daud berkata, baginda telah menghantar pengawal berkuda ke situ sejak malamnya untuk berkawal. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ini kisah dalam satu peperangan. Nabi pada waktu malam, Nabi hantar sahabat dia untuk buat untuk mengawal. Untuk mengawal tempat dia orang berkemah tu. Hantar di bukit untuk buat kawalan sejak malam. Jadi bila Nabi bangun sembahyang subuh, Nabi pun sembahyang subuh. Ketika sembahyang tu Nabi dia tengok dekat bukit tu. Maksudnya Nabi pastikan orang yang berkawal itu dia tak tidur lah. Orang yang berkawal itu dia betul-betul berkawal. Pasal apa? Biasanya musuhnya akan menyerang ketika orang Islam semua sedang solat. Jadi ketika orang Islam solat, masa ketika itu dia orang ambil peluang kan nak serang. Jadi ketika sembahyang tu Nabi menjeling-jeling dan menoleh kepada orang jaga bukit tu supaya memastikan bahawa orang yang jaga bukit tu dah dia jaga kan daripada malam tadi. Mungkin dia mengantuk kan. Pagi tu subuh dia pun kantoi tidur. Jadi Nabi risaulah, maknanya kalau dia tertidur, Nabi mungkin ketika itu musuh akan ambil kesempatan untuk menyerang. Sebab tu Nabi menoleh melihat kepada orang yang menjaga tersebut sama ada dia berjaga ke. Masa Nabi nampaklah daripada jarak jauh tu orang tu dia berjaga. Dia membuat tugas dia lah mengawal pasukan-pasukan Nabi ketika sedang bersolat. Kerana itu masuk kategori ada keperluan, ada sebab. Kalau kita lah, contohnya kita nak semayang, ada anak kecil, kita pesan dekat anak kita yang besar, tolong jaga ni, baby ni, yang kecil lah. Yang dah pandai merangkak ke sana ke sini kan. Kita pun pesan, kita pun solat. Sekejap lagi kita pesan, kita solat, dia bukan jaga, dia buat hal dia lah kan. Dia biarkan je baby kecil. Ketika tu kita toleh tengok, kita nak pastikan kita punya anak kecil tu sampai ke mana dia pergi kan. Itu boleh lah. Takut-takut sampai ke pelak elektrik ke apa ke, dia pergi tempat-tempat yang bahaya. Jadi situ kita boleh lah menoleh untuk memastikan bahawa dia selamat. Ada sebab lah tu. Menoleh bukan menoleh badan Ustaz Ya. Menoleh itu bukan dengan badan-badan sekali Itu nanti kalau ada kategori darurat. Kalau kategori darurat misalnya bolehlah misalnya ada ular kan. Ular melintas ataupun kalau jengking melintas datang kat kita. Jadi kita boleh memukul tu. Sampai tahap memukul, maksudnya itu dah berpaling, itu dah masuk tahap bahaya, itu dah jadi macam solat khauf tu. Jadi kategori dia tu. Kalau sampai tahap darurat, memang kita terpaksa untuk kita bergerak dengan badan sekali, ya boleh. Contohnya yang saya cakap tadi lah. Tengah semayang camping dalam hutan, tengah semayang tiba-tiba ada ular datang ataupun rimau datang, takkan nak terus semayangnya. Kita boleh teruskan semayang sebenarnya, tak perlu kita batalkan. Kita boleh teruskan. Kecuali dalam beberapa situasi yang lain, contohnya macam kita melihat kebakaran. Kita tengah semayang, tiba-tiba kita nampak melalui tingkap, ada kebakaran berlaku. Itu memang kita kena berhentikan solat lah. Maksudnya nak berhentikan solat fardu. Kalau solat sunat boleh je. Kalau solat fardu seperti mana yang telah diberitahu sebelum ni, kita tukar niat dulu. Tukarkan niat solat fardu itu kepada solat sunat. Maksudnya lintaskan je lah dalam hati, aku nak tukar solat ni jadi solat sunat. Maka terus tinggal, terus pergi lah, tolong api. Dia kena bersuara. Dia melibatkan suara, bercakap, menjerit dan sebagainya. Atau kita tengah semayang, tengah semayang camping dekat air terjun, sungai ke, tiba-tiba tengah semayang ada orang tengah lemas. Hanyut lemas kan. Takkan kita terus je, mana kita batalkanlah solat, nak semayang macam mana, nak semayang tengah-tengah nak terjun sungai, nak selamatkan orang tu, macam mana nak solat lagi kan. Maknanya sekiranya memungkinkan untuk kita meneruskan solat tanpa menjerit, tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan fokus terus daripada solat, kita boleh lagi. Tapi kalau dah tak boleh, kita boleh batalkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya kita lebih kepada
membatalkan lah. Maksudnya kalau dalam bab dah darurat, kita batalkan kecuali solat khauf tu. Kecuali solat khauf. Maksudnya perang yang sedang berkecamuk itu, makanya dia diteruskan solat. Tapi kalau dalam bab menyelamatkan orang sedang lemas ke, ataupun kita terpaksa angkat anak kita dah sampai ke dapur dah, kita kena pergi angkat dia, itu kita batalkan je lah. Nanti kita semayang balik. Semayang balik. Ini kalau dalam perang tu dah tak tahu perang itu sampai bila akan habis kan. Maka ketika sedang berkecamuk tu pun sebab dia ada kemungkinan mati kan. Jadi mati syahid dalam tengah perang dan tengah solat lagi. Memang dia punya pembahagian tu ada pembahagian lah kategori-kategori yang mana kita boleh teruskan solat ataupun kita batalkan. Cuma bagi kita yang kita rasa macam mana ni, nak batalkan ke ataupun nak teruskan. Siapa berlaku keraguan dalam diri dia nak batalkan ke atau nak teruskan, maka automatik batal. Dia memang susah lah, maknanya jalan yang paling mudah tu batalkan sajalah. Kalau tak nanti kita dah jadi apa? Syak. Nak batalkan ke ataupun nak teruskan. Nak batalkan ke atau kalau dah jadi berlaku keraguan nak batalkan dengan nak teruskan, dia jadi batal terus. Ini orang yang betul-betul ada ilmu, dia tahu kan benda ni boleh. Sebab dalam mazhab lain, dia ada satu istilah, mazhab Hanafi misalnya, dia panggil istilah dia bina. Istilah dia bina. Bina ni maksudnya, katakanlah dia dah sembahyang 2 rakaat, tiba-tiba dia pergi angkat anak dia ke apa, tu letak dalam selamat, tu sambung balik lagi 2 rakaat. Itu mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i dia, kalau dah perkara itu tidak memenuhi syarat seperti solat khauf, maka dia batal lah. Kalau kita dah berubah daripada tempat solat, berpaling dada, batal. Kecuali dalam kes-kes tadilah, perang ataupun lari dia nak menyelamatkan nyawa, kena kejar harimau dan sebagainya, itu masih boleh teruskan solat. Jadi dalam nak memukul binatang ke ataupun nak pergi angkat anak ke dan sebagainya, kalau kita confuse, kita ragu-ragu, batalkan sajalah. Tukar niat, batalkan, lepas tu kita semayang semula. Ambil jalan mudah lah, jalan mudahnya. Jadi takut kita pun confuse kan, ini boleh tak aku batal nanti kan. Kita dah pergi angkat anak semua, kita semayang balik. Ini sambung balik ni boleh ke tak? Dia sebenarnya kalau nak pergi angkat anak tu bukannya kita pergi angkat anak, simpan kita datang balik kat sejadah kita semayang, tak. Dia pergi tu kita sedang semayang dan kita dah selamatkan dia, kita semayang di situ terus. Bukan pergi datang balik, tak ada. Kerana kita bergerak tu untuk pergi ke situ dan dah katalah kita dah selamatkan anak tu, kita teruskan semayang di situ. Bukannya kita dah angkat, letak, patah balik, pergi sambung balik semayang, tak ada. Dan pergerakan tu pergi, contohnya kita pergi ke depan sikit untuk selamatkan anak kita, lepas tu anak kita dah selamat, kita teruskan semayang di situ. Payah kan, susah kan. Jadi kalau susah, baik batalkanlah. Cara dia dengan tukar niat. Benda ni jarang berlaku, kita tak pernah buat. Jadi bila terjadi sesuatu, masa itulah nak fikir. Itu ustaz dalam kuliah kata apa? Dia mulalah. Bila ada keraguan solat kita sah ke tidak, batal. Ingat ini dia punya kaedah. Kalau kita sudah meragui solat kita, ataupun solat imam, ni sah ke batal, dah ragu, batal. Dia kena yakin solat kita masih sah. Ini kita dah ragu, batal kot solat aku ni. Bila dah ragu-ragu, habis batal lah. Kita kena yakin solat kita sah. Susah kan? Jadi tak payah buat lah, senang bagi batal. Batalkan, betul, semayang semula. Tapi sebelum nak batalkan, kalau semayang fardu, niat dulu tukar niat. Jadikan semayang sunat. Tapi kalau semayang sunat, tak apa, tinggalkan terus je. Terus pergi selamatkan. Kena bagi salam dulu Ustaz. Itu adab lah. Adab dia. Kalau sempat bagi salam dululah. Tengah berdiri pun tak apa bagi salam. Adab dia saja, bukan sunat. Contohnya macam kita kita tengah bersembang dengan orang, tiba-tiba ada benda kan, bunyi handphone ke atau ada orang panggil kita kejap. Kan? Itu adab lah tu. Jadi dengan Allah tak adalah kita tengah semayang. Jap ya Allah jap. Jadi kita
Assalamualaikum. Jadi itu adab je lah. Adab kita nak macam seolah-olah berpaling daripada solat tu. Adab saja. Saya pun sekejap lagi pukul 8 ada orang nak datang ni. Sekejap-sekejap Datang sekejap dia nak buat pembayaran kitab. Katanya pukul 8 nak datang. Saya kata datang pukul 9 lah. Saya habis kuliah pukul 9. Dia kata bapak dia ada kerja apa macam mana. Dia nak datang pukul 8 katanya lah. Tak apalah nanti saya, kalau dia sampai nanti saya minta izin sekejap lah. Nak ambil apa duit kitab lah. Semua yang dinyatakan di atas adalah tentang menolehkan kepala sahaja. Adapun menoleh sehingga memalingkan dada daripada kiblat akan membatalkan solat kerana meninggalkan rukun menghadap kiblat. Namun tidak mengapa sekiranya melihat dengan jelingan mata sahaja tanpa menoleh. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ali bin Syaibah radhiyallahu anhu katanya, qaddimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sallaina ma'ahu falamaha bi muakhkhari 'ainihi rajulan la yuqimu sulbuhu fi ar-ruku' was sujud. Faqala la salata liman lam yuqimu sulbahu. Maksudnya kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersolat bersama-samanya. Baginda ternampak melalui jelingan matanya seorang lelaki yang seseorang yang tidak menetapkan punggungnya, maksudnya belakangnya. Punggungnya maksudnya belakang. Ketika rukuk dan sujud. Baginda bersabda tidak sempurna solat orang yang tidak menetapkan punggungnya ataupun belakangnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hal ini bermaksud tidak tetap seketika, yakni tumaninah semasa rukuknya. Dalam teks ni dia ada sedikit apa dipanggil, istilah dia ada iskal. Iskal apa dalam bahasa Melayu? Ada timbul apa persoalan sikit. Mula-mula dia kata semua yang dinyatakan adalah tentang menolehkan kepala sahaja. Adapun menoleh sehingga memalingkan dada daripada kiblat akan membatalkan solat kerana meninggalkan menghadap solat itu. Maksudnya tanpa ada keperluan lah, tanpa ada sebab apa semua dia memalingkan dada dia. Kemudian dia kata namun tidak mengapa sekiranya melihat dengan jelingan mata sahaja tanpa menoleh. Ya, maksudnya apa maksud dia nak kata dia ni? Tadi dia kata berpaling dada. Mula-mula dia kata apa ni, semua yang di atas adalah tentang menolehkan kepala sahaja. Menolehkan kepala sahaja. Maksudnya menoleh kepala makruh. Adapun menoleh sehingga memalingkan dada daripada kiblat akan membatalkan solat. Okay, dia kata kalau palingkan dada batal solat. Maknanya menolehkan kepala tanpa sebab makruh. Menolehkan dada tanpa sebab batal. Lepas tu dia kata, namun tidak mengapa sekiranya melihat dengan jelingan mata sahaja tanpa menoleh. Jeling mata sahaja. Dia kata tak mengapa. Lepas tu dia kata berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis, Nabi menjeling. Jadi hadis tak sesuai sebenarnya masalah di sini. Nabi menjeling di sini bukan kerana sengaja. Nabi menjeling untuk melihat keadaan satu orang sahabat yang solat tanpa tumakninah. Jadi dia punya alasan dia pun tak sesuai kerana Nabi menjeling itu ada sebab. Nabi menjeling ada sebab. Dan lagi satu, jelingan itu menyebabkan pandangan mata dia beralih daripada tempat kiblat. Kalaulah sekiranya kategorinya sengaja, maka hukumnya makruh juga. Pasal apa kita dah kata disunatkan melihat di tempat sujud sepanjang solat. Kecuali ketika tasyahud kan, lihat jari ni. Jadi di sini ada iskal sikit. Ada apa? Ya, apa nama iskal tu? Macam ada istilah apa? Saya tak iskal faham iskal. Iskal macam ada pertikaian lah. Ada pertikaian sikit.
pada dia punya teks dia tu. Dia bagi contoh Nabi jeling, tapi Nabi jeling, takkanlah Nabi suka menjeling sana sini tanpa sebab kan. Dan jelas dalam hadis tu bagi tahu sebab ada satu orang sahabat itu dia semayang tak tumakninah. Jadi Nabi menjeling dia sebab melihat nak cek semayang dia tu betul. Sebab apa Nabi kan orang yang mendatangkan syariat, maka dia perlu lihat kalau ada perkara yang tak betul, maka Nabi jeling nak tengok, nak pastikan betul ke dia ni tak ada tumakninah. Lepas tu kan Nabi tegur dia lepas semayang. Lepas semayang Nabi tegur, kalau semayang macam tu maksudnya tak tetap punggung tu maksudnya maknanya dia rukuk tak tegak lagi belakang dia, terus semuanya bangun, rukuk terus sujud. Sujud tak ada tegak badan dia, dia terus sujud lagi sekali. Maksudnya tak ada tumakninah ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi Nabi jeling tu ada sebab. Nabi jeling ada sebab. Jadi dia punya ni ada iskal sikitlah, ada apa? Ada apa istilah iskal tu? Suspicious. Ha? Suspicious. Suspicious tu kalau macam kita tengok perbuatan-perbuatan orang kan. Ini macam apa nak kata, tak sesuai ataupun ada persoalan lah, timbul persoalan di sini. Timbul persoalan pada teks dia. Dia ambiguity, difficulty. Sebab menjeling ini ada dua lah kalau macam tadi kan. Kepala ada sebab, dada ada sebab, apa saja yang ada sebab memang dimaafkan. Okay, sekarang ni kalau tanpa sebab, kepala tanpa sebab makruh, dada tanpa sebab batal. Maka jelingan mata kalau kita kata tanpa sebab dia itu kalau tanpa sebab pun tak makruh, maknanya dia berlawanan. Sebab awal-awal dia kata pandangan mata kena melihat tempat sujud. Jadi kalau dia tak melihat tempat sujud, dia jeling sana sini, hukum dia tak makruh. Itu kan bertentangan tu. Padahal kita tahu kan melihat tempat sujud itu sunat. Kalau meninggalkan yang sunat, maksudnya bila dia menjeling tempat lain, maksudnya dia meninggalkan yang sunat, iaitu memandang tempat sujud, melihat tempat sujud. Lepas tu dia bagi dalil pula Nabi. Dan Nabi takkanlah Nabi jeling sana sini tanpa dengan sengaja. Dah tu Nabi jeling di sini kerana melihat solat sahabat yang tak sah. Sahabat tu semayang tak ada tumakninah ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud. Maka Nabi jeling tu ada sebab. Jadi ada persoalan apa istilah dia, iskal tu macam timbul persoalan dalam teks dia ni. Sebab dalam kitab-kitab yang lain memang menjeling sana sini pun makruh. Maksudnya cuma kemakruhan dia tak seperti makruh menoleh kepala. Beza dia sebab kepala ni dia anggota besar. Kalau mata anggota kecil. Anggota kecil ni ya, maknanya kalau digerak-gerakkan pun 1000 kali jeling sana sini pun tak batal, tapi makruh. Cuma kepala ni dia sekali atau 2 kali berturut-turut makruh. Tapi kalau 3 kali berturut-turut batal terus. Berbeza dengan mata, 1000 kali pun tak batal, tapi tetap makruh. Kecuali ada sebab. Dia sebab tu kalau kita mengajar fiqah ni, kita tak boleh terus ambil 100% daripada apa yang ditulis oleh pengarang kitab. Kitab yang kita pakai ni walaupun kitab mazhab Syafi'i, tapi bukan berarti dia muktamad. Kalau nak cerita pasal mazhab Syafi'i, kitab mana yang paling muktamad itu semua tu, rasanya pernah cerita kot sebelum ni. Jadi dia sebenarnya ada perbahasan, maknanya ada satu topik khusus tentang mazhab Syafi'i, sebab di belakang saya ni semua ni kitab mazhab Syafi'i ni. Daripada kitab Al-Imam Syafi'i sampai kitab sekarang ni. Ini pun nak kata latest sekali pun tidak. Ada lagi yang latest lagi, beberapa buah kitab yang ulama yang masih hidup lagi mengarang kitab mazhab Syafi'i. Maka bukan semua kitab-kitab itu dia adalah kitab yang muktamad. Ada sebahagian kitab, ada beberapa lah, tak semualah, beberapa saja perkara yang maknanya dia tak tepat. Kita kata apa? Kurang tepat. Contohnya macam masalah tadi lah. Masalah yang disebutkan, maknanya seolah-olah menjeling-jeling sana sini itu seolah-olah tak makruh. Yang kita baca, cara dia tulis pun dia kata, namun tidak mengapa sekiranya melihat dengan jelingan mata saja tanpa menoleh. Tidak mengapa itu maksudnya tak makruh kot.
Ada keraguan di situ. Apakah yang dimasukkan? Namun tidak mengapa sekiranya dia melihat dengan jelingan mata saja. Lepas tu dia bagi satu contoh pula Nabi jeling. Nabi jeling tu ada sebab, ada sebab. Takkanlah Nabi solat tak ada sebab Nabi jeling-jeling sana sini. Mustahil. Nabi orang yang khusyuk, orang yang jadi Nabi jeling tu kerana ada sebab. Jadi di sini maksudnya sekiranya dia menjeling dengan sebab tak ada masalah. Kalau menjeling tanpa sebab, maka tetap makruh juga. Sebab apa? Bertentangan dengan perkara yang disunahkan, iaitu melihat tempat sujud. Jadi ada, mana saya kata, ada bukan semua kitab itu. Dan kitab ini dipanggil kitab untuk orang awam lah. Kitab-kitab pengajian untuk orang awam. Ya, bukanlah kitab-kitab yang muktamad. Dia ada beberapa jenis kitab dalam mazhab Syafi'i. Kitab muktamad, kitab fatwa, kitab dars. Kitab dars ni maksudnya kitab-kitab yang biasa dipelajari di madrasah, pondok, universiti dan sebagainya. Kemudian kitab-kitab rujukan, kitab-kitab hasyiah, kitab-kitab syarah, kitab-kitab perbandingan fiqh, perbandingan antara mazhab, perbandingan dalam mazhab, kitab-kitab dalil. Ada banyak tu kategori-kategori kitab. Jadi di sini ini bukanlah kitab yang muktamad sebenarnya, tapi masih boleh. Tapi tak boleh ambil 100%. Maknanya orang yang nak mengajar pakai kitab-kitab begini, dia kena tahulah yang mana yang paling muktamad. Dan ketika dia baca teks itu berlawanan dengan apa yang muktamad, dia kena beri peringatan lah. Dia kena bagi tahu. Jadi kalau orang yang tak mahir dalam mazhab Syafi'i, dia ambil kitab ni, dia baca je dah semua benda. Dalam kitab ni ada beberapa perkara yang pengarang kitab dia berijtihad sendiri. Maksudnya ulama ni dia kadang-kadang sampai satu tahap dia suka berijtihad sendiri. Maksudnya dia menyalahi pendapat-pendapat yang muktabar dalam mazhab Syafi'i. Banyak kitab sebenarnya itu kena buat takhassus lah, maksudnya pengkhususan ataupun master lah, kita kata master atau PhD dalam mazhab Syafi'i. Itu orang macam tu je yang tahu. Sebab tu kalau kita nak memilih orang yang nak mengajar ni, pulang kalau yang mengajar itu dia bukan betul-betul ahli dalam mazhab Syafi'i misalnya, masalah. Tapi masalah dia tak besar lah, masalah kecil-kecil je. Kalau seolah-olah kita panggil orang yang mazhab Hanafi suruh ajar Syafi'i, memang dia pening lah. Tapi boleh je baca kan. Kalau baca sekadar nak menjelaskan tu, semua orang boleh. Kalau orang tu biasanya dia dah belajar ataupun dia orang alim lah, dia ustaz, bagi kitab apa pun, misalnya apalagi kitab bahasa Melayu, lagi mudah untuk dia. Tapi dia tak perasan lah benda-benda macam ni. Benda-benda yang menyalahi yang muktamad tu dia mungkin tak perasan. Boleh ya? Maka menjeling tanpa sebab pun makruh juga. Sebab apa? Sebab dia memalingkan pandangan dia kepada tempat sujud tanpa sebab. Sebab memfokuskan pandangan mata ke tempat sujud itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di depan Kaabah. Walaupun kita di depan Kaabah, melihat Kaabah tu kan satu pahala kan, kita dah bahas dulu dalam perkara yang disunatkan. Jadi mata fokus kepada tempat sujud walaupun depan Kaabah. Oh, Kaabah kan tengok dapat pahala. Ya, tengok lepas sembahyang. Tengok lepas sembahyang. Semasa solat walaupun depan Kaabah, tengok tempat sujud. Jadi kalau memalingkan mata dia daripada tempat sujud, makruh. Tanpa sebab. Yang kedua. Jadi apa yang kita bahaskan tadi itu baru yang pertama. Tapi dibahas panjang lah, toleh kepala, toleh dada dengan toleh mata. Jadi saya dah beritahu tadi, saya ulang balik, kalau toleh kepala tanpa sebab makruh. Toleh kepala tanpa sebab, tapi tolehnya itu sekali atau 2 kali berturut-turut. Tapi kalau toleh 3 kali berturut-turut, kepala batal. Ini dalam keadaan sengaja lah, tanpa sebab. Sengaja tanpa sebab. Adapun kalau dia menoleh kerana sebab, itu tak makruh lah. Yang kedua, menoleh dada tanpa sebab batal. Kalau ada sebab seperti mana yang dijelaskan tadilah, tengok kepada keadaan. Kemudian yang ketiga, menoleh jelingan mata ataupun pandangan mata.
Tanpa sebab makruh juga. Tapi makruh dia tak sama dengan makruh menoleh kepala. Sebab menoleh kepala ni kalau 3 kali berturut-turut tanpa sengaja batal. Itulah tanpa ada sebab dan dengan sengaja. Tanpa sebab dengan sengaja batal. Tapi kalau menoleh jelingan ni walaupun tak sengaja tanpa sebab, tapi kalau 20 kali, 30 kali pun tak batal. Cuma makruh saja. Yang kedua, memandang ke atas. Sebenarnya di sini boleh dikatakan sama saja kategori dia. Tapi dia sebut jugalah di sini memandang ke atas. Sebab apa? Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim." Fashtadda qawluhu bizalika hatta qala ayantahunna an zalik aw latukhtafanna absaruhum. Maksudnya apa halnya? Maksudnya kenapalah? Apa halnya itu? Maksudnya kenapa? Apa pasal lah? Dalam bahasa kita apa pasal pula? Orang yang memandangkan ke atas langit ketika bersolat. Maksudnya kenapa nak pandang ke langit ketika bersolat? Seolah-olah kan kita kan menyembah Allah. Allah tu di langit. Semayang Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tengok langit. Seolah-olah macam tu lah. Maka Nabi tegur. Kita apa hal tu dia orang tu tengok semayang tengok ke langit. Kemudian baginda bersabda lagi, mereka hendaklah menghentikan perbuatan itu atau penglihatan mereka akan dihapuskan. Maksudnya la tukhtafanna, disambar dia punya penglihatan tu, maksudnya disambar kilat ataupun disambar malaikat lah. Mata dia tu. Maksudnya Nabi sampai tahap Nabi warning sampai tahap macam tu lah. Maknanya solat jangan memandang. Jadi ini khusus lah sebenarnya, termasuk dah dalam kategori tadi kan, memalingkan kepala ataupun mata. Tapi di sini dia sebut sebab benda ni khusus. Sebab apa, orang mungkin akan bagi dia kalau solat tu kan menghadap Allah Ta'ala. Jadi dia fikir Allah di langit. Jadi seolah-olah dia memandang ke langit tu macam nak bercakap dengan Allah Ta'ala atau bermunajat dengan Allah Ta'ala lah. Maka Nabi kita tengok tempat tu, sujud. Jangan pandang ke atas. Hadis Imam Bukhari, Muslim dan daripada Jabir bin Samurah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketiga, mengusap rambut dan melipat-lipat hujung pakaian ketika bersolat. Ini kadang-kadang ada orang adat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akufa thawban wala sya'ran." Maksudnya aku disuruh sujud dengan 7 anggota dan tidak mengusap-usap pakaian dan rambut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang sunat ialah membiarkan saja pakaian itu dengan seadanya. Okey, di sini yang dia kata aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota itu bab lain. Dia memang dalam hadis kadang-kadang dia satu hadis itu ada beberapa perkara Nabi terangkan. Maka di sini bukanlah poin dia nak beritahu kata aku diperintahkan sujud atas 7 anggota itu hadis itu untuk dalil rukun-rukun sujud. Yang hujung tu diambil. Iaitu wala akufa sauban wala sya'ran. Wala akufa sauban wala sya'ran. Apa hubungan dia? Mestilah ada hubungan kan. Nabi sebut tiba-tiba aku disuruh sujud dengan 7 anggota dan aku tidak diperintahkan, maksudnya wala akufa, maksudnya aku tak diperintahkan untuk menahan. Iaitu sauban wala sya'ran. Maksudnya pakaian dan rambut. Ada orang contohnya dia rambut remos. Tahu kan rambut remos? Zaman sekolah dulu kan suka buat remos. Jadi dia sebenarnya tak pakai kopiah, rambut remos. Lepas tu bila dia nak sujud, satu tangan dia tolak remos dia pun sujud. Itu kaitan dia. Kaitan kenapa Nabi kata aku dilarang untuk menahan rambut. Jadi rambut remos, maksud rambut yang terjuntai, bagi orang yang tak pakai kopiah lah, rambut yang terjuntai menutup dahi itu, maknanya Nabi kata aku tak diperintahkan. Jadi di sini macam mana? Kalau ada misalnya rambut yang
yang terjuntai menutup seluruh dahi lah. Sekiranya menutup seluruh dahi itu lain. Itu bab lain. Itu memang kena diselak. Jadi sebab tu disunatkan semayang pakai kopiah atau pakai serban. Bagi orang yang rambut dia panjang lah, maknanya ketika dia rambut panjang, tak pakai kopiah, tak pakai serban misalnya, ketika dia sujud kan rambut jatuh tutup seluruh dahi dia dan dia sujud atas rambut, itu batal. Itu lain lah. Sebab tu disunatkan kita pakai kopiah, pakai serban supaya dahi kita ni, rambut kita tertahan daripada menutup dahi. Jadi simboliknya Nabi punya hadis ni maknanya kalau siapa faham, maknanya dia boleh faham kalau macam tu yang rambut panjang semayang pakailah kopiah, pakailah serban misalnya. Nak mengelakkan daripada rambut terjuntai, menutup semua dahi sehingga sujud tak kena dahi, kena rambut. Itu kaitan dia. Jadi tengoklah kalau misalnya remos itu separuh tak apa. Sebab apa? Yang wajib kena dahi, wajib kena tempat sujud itu bukan semua dahi. Sebahagian kecil sahaja sudah memadai. Cuma yang lebih baiknya pakai kopiah lah. Kalau rambut panjang. Kemudian dia dan pakaian. Pakaian ni masuk kadang-kadang ada zaman dia ada satu jenis jubah. Jubah Yamani ke jubah apa. Dia panjang, dia punya lengan dia tu besar. Macam seluar bolkat. Seluar bootcut ke seluar bolkat ke, tak ingat dulu zaman-zaman seluar bolkat, seluar bootcut ke bolkat, itulah. Seluar kan kecil, bawah besar, apa dia panggil istilah dia tu, bolkat lah. Bootcut. Sekolah menengah tu kan tempah seluar bolkat. Saya dulu sekolah menengah tengok pakai seluar bolkat. Pergi tempah dekat pertama komplek tu, Kritel ke, walk-in ke, seluar bolkat. Saya nak buat sekolah seluar bolkat. Bell bottom ke Ustaz? Betul lain. Bell bottom. Bell bottom lain. Bell bottom. Jadi dia bukan bell bottom dekat seluar, dekat tangan. Ada jubah Yamani, dia punya bell bottom itu dekat tangan. Maknanya kosong bawah ni. Sebab apa zaman dulu orang simpan kitab dalam ni. Gulung-gulung kitab masuk dalam ni. Jadi bila semayang, kadang-kadang dia punya ni letak di tempat sujud, akhirnya dia sujud atas lengan dia tu, kain baju lengan ni sebab kan letak kat sini tangan. Jadi boleh jadi dia punya lengan dia tu menggelebih sampai ke tempat sujud. Boleh jadilah kot. Jadi dia pun sibuk-sibuk lah dia. Ketika nak sujud dia tarik-tarik. Itu Nabi kata, aku diarahkan untuk sujud atas 7 anggota, bukan sujud atas lengan ataupun pakaian ataupun kain yang berlebih-lebihan lah pada jubah itu. Jadi jangan sibuklah untuk, kecuali kalau memang terjadi sebegitu, ataupun ekor serban misalnya lah. Contoh yang lain, ekor serban panjang sangat, ketika nak sujud, serban punya ekor tu terletak tempat kita sujud, tempat dahi. Akhirnya kita sujud atas ekor serban itu. Maka tak sah semayang. Jadi untuk mengelak tu kita pun sibuklah menepis ekor serban tersebut. Maka di sini simboliknya hadis Nabi kata, janganlah pakai serban ekor panjang-panjang sangat, baju menggelebih-gelebih sangat, besar-besar sangat sampai boleh menyebabkan sekejap lagi ketika nak sujud kita pun sibuk-sibuk, terpaksa elak, terpaksa selak, terpaksa betulkan pakaian ataupun terpaksa betulkan rambut kita. Ini 2 contoh saja. Selalunya yang diperhatikan, orang ketika nak sujud dia suka betul-betulkan kain dia. Kan? Dia mak smart lah. Ni biasa mak smart. Mak smart ni dia tak boleh. Dia kena terlipat susun dengan rapi. Betul, jadi ketika dia nak sujud tu, dia tarik sikit kain dia. Bagi konon-konon ketika tu cantik je. Perfectionist katakan. Makruh hukum dia. Biarkan sahaja. Macam Kedut saya sikit cakap pun tak boleh. Dia siap betulkan lagi. Macam saya cakap itu hari, kadang-kadang bila tak dibetulkan, kain tu kadang-kadang dia bersepah. Jadi orang sebelah tu takut terhimpit dia je lutut dia tu. Takut tercicir, tersangkut. Itu ada sebab lah. Itu kalau ada sebab lain cerita. Ada sebab lain cerita. Ini sembahyang sunat pun dia buat juga. Macam mana? Sembahyang sunat seorang-seorang. Confirm dia mak smart. Biasa. Jadi contoh yang lain macam ni. Ambil uduk ni.
Jadi ambil wuduk, tengok-tengok imam dah nak rukuk ataupun imam dah nak tayat akhir. Dia pun dengar tak lepas wuduk kan, tak sempat nak ni, Allahu Akbar, jadi tengah sembahyang dia pun. Ataupun tengah iktidal ke. Nah, itu jaga tu. Kalau pergerakan 3 kali berturut-turut boleh batal. Tak perlu kalau misalnya dah terlipat, biarkan saja. Tapi sebenarnya kalau melipat dengan sengaja, sembahyang makruh. Kita setengah panjang tapi kita lipat. Kita lipat, sembahyang. Makruh hukum ni. Kalau sengajalah melipat. Kecuali panas atau ada apa ke, luka ke, ada sebab-sebab itu tak apa. Jadi kalau sebenarnya lengan panjang, kita sengaja lipat solat, makruh hukum ni. Hukum dia makruh. Tapi kalau kita memang lengan panjang, kita lipat, ambil wuduk, tapi bila dah tengok tak sempat, kita terus sembahyang macam ni. Itu tak apa. Sebenarnya kita seadanya kan. Hadis tu kata seadanya. Dan tak perlu kita betulkan. Tak perlu kita betulkan. Apa sajalah, maknanya jangan kita sibuk dengan pakaian sekiranya tak ada sebab. Kecuali itulah kan, maknanya kain kita takut dipijak, ditindih oleh orang sebelah misalnya, itu lain lagi lah. Sebab apa, mungkin kita masbuk kan. Kita masbuk, orang sebelah kita dia habis sembahyang. Jadi dia duduk tayat akhir, dia duduk atas baju kita. Kan, kita imam salam, kita pun nak bangun. Kurta kita tersangkut bawah dia punya buntut. Dia lah gemuk berat pula tu. Kita bangun, prap, koyak. Aduh, baru beli baju, koyak lah. Itu lain cerita lah. Takut pakaian kita terhimpit oleh orang sebelah, itu boleh betulkan lah. Ada sebab tak apalah. Kurta okey Ustaz, kau jangan dekat. Saya pernah berlaku. Kem plekat terkoyak kacau lah. Kurta koyak okey lagi, jangan kem plekat terkoyak terlondir terus. Kacau lagi. Viral satu Malaysia Facebook. Jadi kesimpulannya, pergerakan-pergerakan seperti membetulkan anggota, membetulkan baju, membetulkan itu, membetulkan ini tak digalakkan, bahkan kalau tanpa hajat, tanpa sebab, makruh hukumnya. Dan ada hadis. Jangan semayang di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi lah. Pening saya semayang pergi buat umrah dulu. Orang sebelah saya, Pak Arab tu Wahabi. Serban, handphone siap boleh tukar-tukar posisi dalam poket. Letak poket atas, saya letak kat bawah lagi. Serban tu tak berapa puluh kali dia betulkan pun tak tahu. Itu Wahabi punya semayang lah. Syafi'i 3 kali pergerakan batal. Ini Wahabi dia punya betulkan serban dia. Sebelum rukuk betul, lepas rukuk betulkan. Tengah qiyam pun beberapa kali-kali betulkan. Tak sama panjang pun, siap bagi sama panjang lagi dia punya kan. Letak yang merah atas kepala tu. Oh, itu Wahabi lah. Mazhab Syafi'i kalau tanpa sebab makruh lah. Ada satu lagi dia kata mengusap-ngusap rambut. Maknanya tengah semayang, betul kan? Janggut kadang-kadang ada orang suka main janggut tengah semayang. Makruh. 3 kali turut-turut batal. Yang keempat, bersolat berhampiran hidangan yang menyelerakan. Makruh bersolat dalam keadaan demikian kerana tumpuannya kepada hidangan tersebut dan akan menghilangkan khusyuknya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iza wudi'al asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya' wa la yaj'al hatta yafragha." Maksudnya apabila makan malam kamu telah terhidang sedang iqamah solat juga telah selesai, maka mulakanlah makan dan usahlah tergesa-gesa sehingga kamu selesai daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So makruh hukumnya solat di depan ataupun ketika makanan sudah dihidangkan. Contohnya Nabi beritahu di sini asyak, di isyak dengan asyak. Ada 2 perkataan bahasa Arab ni. Kalau asyak tu dinner. Ain fathah baris atas.
Asya itu namanya dinner. Kalau Isya itu maksudnya solat Isya. Jadi Nabi kata al-asya qabla al-isya. Ada hadis Nabi kata al-asya qabla al-isya. Dinner before isya. Makan malam sebelum isya. Jadi sekiranya orang rumah kita sudah menghidangkan makanan, kita pun kamat nak semayang. Orang rumah kita baru nak semayang, orang rumah kita hidangkan, maka makan dulu. Makan dulu, jangan semayang dulu, kata Nabi. Sebab apa? Sebab apa? Takut tengah-tengah semayang, dia duduk, hati dia fokus dekat makanan yang dihidangkan. Mana tu makanan favourite dia ke, ataupun tengah lapar ke misalnya. Akhirnya semayang dia fikir pasal makanan. Kena pula ada orang lain, anak-anak ke tak perhabis lauk tu kan. Aduh, dia pula lagi tak kusyuk. Alamak, ini sekejap lagi kan aku habis semayang, habis semua lauk. Dengan nasi je. Contohlah, maknanya sebenarnya tujuan dia itu supaya kita pemikiran ataupun hati kita tak fokus pada benda tu, pada makanan tu. Fokus kepada solat. Jadi kalau walaupun dah kamat, kita dah kamat, tiba-tiba orang mari hidang pula dah. Maka tak payah semayang, makan dulu. Makan pun sekadar nafsu kita, nafsu makan kita tu hilang lah. Maksudnya dah lepas tu pergi semayang tak apa ni, tak fikirkanlah makanan tu. Ataupun makan sampai selesa lah, sampai dah mencukupi, lepas tu solat. Maksudnya sebenarnya istilah dia jangan bagi sampai kita punya fokus pergi kepada makanan, bukan pergi kepada solat. Walaupun sudah dihidangkan. Tapi ini situasi dia berbeza lah. Kalaulah waktu dah nak habis kan, waktu maghrib misalnya, tak semayang maghrib lagi, maghrib dah nak habis waktu, tiba-tiba orang rumah kita hidang makanan favourite pula tu. Oi, hadis kata kena makan dulu. Jadi dia pun makan, dengan maghrib pun burn. Itu tak boleh. Itu haram hukum dia. Kalau waktu maghrib dah nak habis, makanan dihidangkan, kena semayang dulu sampai habis waktu. Lepas tu baru makan. Isyak biasanya panjang kan. Isyak tak apa, isyak pukul 10, 11, 12 pun boleh lagi, sampai pukul 5 pagi boleh lagi. Jadi kalau dah dihidangkan, kita makan dulu. Apa sajalah benda-benda yang boleh menarik perhatian kita. Selalunya bab makan ni memang akan menarik perhatian lah biasanya. Apalagi bulan puasa kan. Yang kelima, bersolat sambil menahan buang air kecil atau besar. Bersolat dalam keadaan tersebut tidak mungkin dapat disempurnakan dengan khusyuk dan penuh tumpuan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la solata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Maksudnya tiada solat di samping makanan yang terhidang, demikianlah juga orang yang menahan buang air kecil atau air besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud tiada solat dalam hadis tersebut ialah tidak sempurna solat. Ini hadis pun boleh jadi dalil untuk makan dan buang air. Ada bunyi orang datang. Tadi kan saya beritahu kan ada orang nak datang bayar duit kitab. Jadi terus sekejap 2 minit atau 3 minit insyaAllah atau 5 minit. Allah. Orang bayar duit kitab. Jadi yang kelima itu makruh hukumnya ketika menahan buang air kecil dan buang air besar. Perincian dia macam ni. Perincian dia, bilakah kita makruh itu? Dihukumi makruh ketika hendak takbiratul ihram. Ketika dah kamat, kita pun dah ada di saf, kita pun nak memulakan solat takbiratul ihram. Ketika itu makruh kalau kita terasa nak terkencing atau terasa nak buang air besar. Adapun sebelum tu, contohnya lah kalau di surau contoh. Azan, lepas azan kita sampai mungkin terasa nak buang air kecil atau air besar. Lepas tu hilang. Lepas tu hilang. Ketika nak mulakan solat, nak takbiratul ihram, dia ketika nak mulakan solat itu pun dia tak terasa. Tadi terasa, lepas tu dah hilang.
Lepas takbir, lepas baca Fatihah, terasa pula. Ini hukum dia lain. Kalau sedang solat dia terasa ketika sedang solat, maka hukumnya kalau dia boleh tahan, wajib tahan. Wajib tahan. Sebab apa? Solat fardu ni jangan dibatalkan. Ada ayat Quran, wala tubdilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Ulama faham bahawa ayat itu menyuruh kita jangan kita sengaja membatalkan amalan. Maka ulama kata amalan yang dimaksudkan adalah amalan fardu. Bahkan mazhab Hanafi lagi berat. Kalau solat sunat pun dia batalkan, solat sunat tapi dia batalkan, wajib qada. Sembahyang sunat, puasa sunat, dia batalkan, wajib qada. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, sembahyang sunat, puasa sunat tak apa. Tapi kalau sembahyang fardu, puasa fardu tak boleh dibatalkan tanpa sebab yang membolehkan. Jadi kalau berlakulah terasa nak kencing, terasa nak buang air besar, ketika sedang solat maka wajib tahan kalau boleh tahan. Tapi kalau dah tak boleh tahan sangat, maka niat, kalau sembahyang fardu, niat tukar niat kepada solat sunat, kemudian batalkanlah dan pergilah buang air. So ada 3 di sini. Maknanya sebelum solat dalam tempoh yang tak kira lah. Maknanya 5 minit ke 10 minit sebelum solat. Itu terpulanglah kalau kita terasa kita nak buang, tak buang tak apa. Yang kedua, ketika nak takbiratul ihram. Di sini yang dia maksudkan di sini. Yang makruh ni. Kalau dia ketika nak takbiratul ihram, dia terasa nak buang yang kecil, terasa nak buang besar, dia teruskan juga solat. Itu makruh. Yang ketiga, ketika sedang solat. Jadi kalau tadi tak rasa apa pun, sebelum solat tak rasa, nak takbiratul ihram, nak mulakan solat pun tak rasa. Lepas solat baru terasa. Maka di sini tak makruh lah kita tahan, bahkan wajib tahan kalau boleh tahan. Kalau dah tak boleh tahan tu, seperti tadi, tukar niat, solat sunat, berhentikanlah, kita pergi buang air lah. Boleh ya? Yang keenam, bersolat ketika sangat mengantuk. Orang yang bersolat dalam keadaan tersebut tidak terlepas daripada kemungkinan bacaan yang tidak tepat dan terlupa membacanya. Mengantuk gila. Kalau bahasa pasar dia, bahasa kita, mengantuk gila. Maksudnya mengantuk sangat. Mengantuk sangat. Maka tidur dulu sekejap lah. Jangan bantai tidur sampai habis waktu. Contohnya kan waktu-waktu yang panjang. Waktu-waktu yang panjang ni bolehlah kita tidur sekejap. Sebenarnya tidur yang menghilangkan mengantuk ni sebenarnya 10-15 minit cukup. Sebenarnya lah. Dia perlu off sekejap switch otak tu kan. Lepas tu bila dia on balik, okey. Sebenarnya okey. Kecuali tak tahu lah dia 3 hari tak tidur kan. 3 hari tak tidur tu, maknanya kalau dia dah tertidur, itu kategori uzur lah. Maksudnya bukan dia sengaja tidur. Yang haram ataupun makruh ni kalau dia sengaja tidur. Maksudnya kalau tertidur itu kan tak berdosa. Kisah yang Nabi sembahyang subuh pukul dekat pukul 7 lebih pukul 8 tu. Sebab apa kan tertidur. Malam dia balik daripada satu peperangan, singgah di satu tempat. Nabi pesan dekat Bilal supaya kejutkan subuh, azan subuh. Dengan Bilal sekali hanyut, ketika matahari dah terbit, baru Nabi sedar. Nabi yang mula sedar. Itu memang tertidur, tak ada masalah lah. Ini dia mengantuk sangat, lepas tu dia tidur dulu sekejap, tiba-tiba tak macam mana terhabis waktu, itu satu kategori juga dimaafkan. Ini maksudnya kalau dia boleh semayang lagi, dia kena semayang dulu lah. Tapi kalau dia perlu tidur 20 minit, setengah jam, sekejap lagi sempat lagi bangun, waktu panjang lagi, maka boleh tidur dulu sebentar. Sekejap ada bunyi lagi. Tak apa. Dia datang nak receive pula. Maaf ada ganggu siang sikit. Solat dalam keadaan mengantuk. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Rasulullah SAW bersabda,
iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli far yarqud hatta yazhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum iza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Maksudnya, apabila seseorang daripada kamu berasa mengantuk ketika bersolat, dia hendaklah tidur sehingga mengantuknya hilang. Ini kerana jika dia terus bersolat dalam keadaan itu, mungkin dia ingin memohon keampunan lalu memaki dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya kalau orang tu terlalu mengantuk, dia solat dalam keadaan mengantuk, jadi silap-silap dia nak baca doa dalam solat tu, nak minta ampun misalnya, akhirnya silap-silap dia mencaci maki diri dia sendiri. Surah yang dia baca pun tak apa-apa nanti bunyi dia. Maksudnya akan mengganggu dia punya bacaan, dia punya fokus, dia punya sebagainya lah. Jadi kalau betul-betul mengantuk, maka kalau tengah-tengah solat tu betul-betul mengantuk, batalkan, terpaksa batalkan lah. Pasal apa? Kalau dia tertidur dalam solat, otomatik batal. Otomatik batal kecuali tertidur ketika duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Maksudnya duduk yang menyebabkan punggung tetap yang tidak boleh keluar angin lah. Itu tak batal. Yang batal ni selain daripada posisi tersebut, punggung tidak tetap, hukum dia batal wuduk. Batal wuduk, batal lah solat. Jadi, kalau betul-betul mengantuk, maka dia batalkan dulu solat dia lah. Tidur dulu dan dia solat kemudian. Tapi dengan syarat lah. Sehingga jangan sampai habis waktu. Cuma di sini kalau tak ada pilihan, misalnya kalau tidur habis waktu. Maknanya ketika itu pun waktu dah nak habis. Jadi dia pula mengantuk. Tengoklah mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat. Sekiranya dia solat juga menyebabkan dia tertidur dalam solat, maka di sini lebih baik dia tidurlah. Maksudnya dia di kategori dia dimaafkan. Maksudnya katakanlah dia balik kampung dalam jam ke, mengantuk gila ni, sampai je ke tempat tu ada lagi 20 minit. Dan dia kalau dia solat ketika itu, maknanya dia boleh tertidur juga dalam solat. Memang tak boleh tahan dah. Maka guna juga kan dia solat dalam keadaan dia tertidur. Maka ketika tu dia tidur tak apalah, kira di kategori dimaafkan. Maknanya nanti dia bangun, dia solat walaupun dah habis waktu, kira macam kisah Nabi tersebutlah. Nabi tidur sampai bangun, sampai matahari terbit baru Nabi start kan. Maknanya kalau lah ketika dia paksa-paksa solat, waktu dah nak habis ni tapi mengantuk gila. Dia paksa-paksa juga solat, akhirnya menyebabkan tengah solat tertidur, maka lebih baik tidur dululah. Nanti dah bangun, dah sedar, baru dia qada solat tersebut tanpa dosa lah. Sebab apa? Kalau dia solat pun dalam keadaan mengantuk, boleh jadi tertidur dengan solat, batal wuduk, batal solat. So tak ada guna. Boleh Jadi kalau mengantuk sangat, kalau memang waktu panjang, tidur dululah. Kalau waktu nak habis pun, tengok dulu keadaan. Kalau dia solat juga sampai menyebabkan tertidur, tak ada gunanya. Batal juga solat dia. Maka tidur dulu. Kemudian dah bangun baru solat. Walaupun qada tapi tak berdosa lah kalau memang betul-betul tak boleh nak solat. Yang ketujuh, solat di tempat-tempat berikut. Ini makruh yang berkaitan dengan tempat lah. Yang berkaitan dengan tempat-tempat kita mendirikan solat. Maksudnya dengan sengaja tanpa ada pilihan lah. Tempat-tempat tersebut ialah bilik air. Bilik air walaupun bilik air hotel 7 star misalnya kan. Kalau pergi hotel 7 star, dia punya bilik air macam bilik tidur kita. Saya lebih cantik lagi daripada bilik tidur kita. Di jalan, maksudnya tempat orang lalu lalang. Kemudian pasar biasalah, mall, pasar dan sebagainya. Kecuali kalau memang di mall itu, dia sediakan bilik solat, itu lain lah. Maksudnya pasar di sini menyebabkan kita pasar ni lah pasar ikan, pasar sayur tu. Kawasan perkuburan di sini makruh sekiranya dia yakin suci. Kalau kawasan perkuburan itu ada
kubur-kubur yang pernah digali semula itu nanti jadi najis. Akan jadi najis. Maknanya kalau nak solat juga, kalau ada misalnya solat jenazah terlambat misalnya, itu kena hampar tikar ataupun sejadah yang plastik lah, ataupun yang tak menyebabkan dia basah boleh menyebabkan najis itu kena pada sejadah tu lah. Tapi kalau tak najis hukum dia makruh. Kalau najis batal terus. Kemudian gereja boleh semayang, tapi makruh lah kecuali kalau memang tak ada pilihan lain, hujan lebat, kita singgah sekejap dekat gereja tu, hujan lebat tak berhenti-henti, tiba-tiba tengok waktu dah nak habis, kita semayang, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau sengaja nak semayang kat gereja, sah, tapi makruh. Kawasan pembuangan sampah dan kandang unta. Jadi kawasan-kawasan yang kotor lah, tempat sampah di semayang, kecuali tak ada pilihan tu lain. Kemudian kandang unta. Kandang unta ni ulama kata ada hadis Nabi sebut. Tapi sebab dia tu kenapa ada yang mengatakan takut kena tendang dengan unta. Takut kena tendang dengan unta. Sebab unta ni suka tendang orang. Katanya lah. Ada yang mengatakan banyak najis di situ. Kalau banyak najis, kandang kuda, kandang kambing, kandang lembu pun banyak najis. Tapi di sini disebut kandang unta saja. Sekejap nak sign receipt sekejap. Saya ni cok Mana-mana lecok sini boleh. Masih saya. Sini. Dia terima order. Sini boleh. Ni siapa? Ni siapa? Receive ni. Oh. Dia tanpa ni. Tarik tu boleh. Dah. Cok. Cok mana ni? Jadi beberapa tempat yang hukum dia makruh untuk kita solat. Ini maksudnya tanpa sebab lah. Kalau ada sebab-sebab yang tertentu, maka dia hukum dia tak makruh lah. Tapi pastikanlah macam bilik air tu pastikan tidak ada najis. Kalau yang ada najis ni bukan saja di bilik air, di masjid pun kalau ada najis, jadi batal juga. Maksudnya tanpa najis. Tempat itu sahaja boleh menjadikan kita makruh kita solat tanpa sengaja. Sengaja nak solat di gereja, sengaja nak solat di tempat sampah. Ataupun yang berdekatan dengan najis lah. Yang berdekatan. Hukum dia makruh. Tapi kalau tak ada pilihan, itu lain cerita. Hal ini berdasarkan larangan yang terdapat dalam hadis. Okey, terima kasih Syah. Maaf ada kuliah ni. Nanti saya tolong cek kamu tu. Berdasarkan hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anis salah fil mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wa fil hammam wa fil ma'atinil ibil wa fawqa zahril bait. Maksudnya Nabi SAW melarang bersolat di tempat buangan sampah, tempat sembelihan, kawasan perkuburan, di jalan-jalan, di dalam bilik air, kandang unta dan di atas Kaabah. Tempat sembelihan ni kan banyak darah misalnya. Di atas Kaabah. Atas Kaabah maksudnya atas bumbung Kaabah. Itu belum dapat peluang lagi lah kot. Tak tahu lah bila dah dapat peluang. Tapi kalau semayang atas bumbung Kaabah makruh pun. Dan sebagian boleh jadi tak sah lah. Yang boleh dalam Kaabah. Di atas Kaabah kalau bahkan di sini bukan saja makruh, bahkan tidak sah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Walau bagaimanapun Imam Tirmizi mengatakan bahawa sanad hadis ini tidak berapa kukuh. Hadis dhaif lah. Terdapat juga hadis yang lain, al-ardu masjidun illal maqbarah wal hammam. Maksudnya seluruh bumi ini adalah tempat sujud, maksudnya boleh solatlah di mana-mana saja di bumi ini kecuali tanah perkuburan dan bilik air. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Begitu juga hadis la tusallu fil a'tanil ibil, maksudnya janganlah kamu bersolat di kandang unta, hadis riwayat Ibnu Hibban, Tirmizi dan yang lainnya. Maksud kandang unta ialah tempat unta berkumpul dan berehat di sekeliling air. Mana ada beberapa hadis walaupun hadis dia itu dhaif tapi sebab tu kita hukum makruh. Hukum dia makruh. Kalau nak hukum haram ataupun batal itu perlu hadis sahih. Di sini dalam bab menghukumi makruh, hadis dhaif boleh dipakai. Hadis dhaif ni tak boleh pakai untuk yang wajib, yang haram, yang sah, yang batal, itu tak boleh pakai.
Tapi kalau hadis dhaif, itu pun dengan syarat-syarat dia lah. Dengan syarat-syarat dia boleh dipakai. Jadi, tapi dihukum dipakai pun untuk benda yang makruh, benda yang sunat, benda yang harus boleh. Mazhab kita lah, tapi dengan syarat. Ada itu dalam ilmu mustalah hadis lah. Ada beberapa syarat yang diletakkan untuk mengambil hujah daripada hadis dhaif, tapi sekadar menghukumi sunat atau makruh saja, ataupun wajib atau haram, ataupun sah atau batal, itu hadis mesti sahih. Jadi itu tujuh perkara yang makruh lah ketika solat secara khusus ni. Secara umumnya dia dah bagi tahu awal tu, setiap perkara yang berlawanan dengan sunnah tanpa sengaja, tanpa sebab, maka hukumnya makruh juga. Dan yang khususnya disebutkan di sini 7 perkara lah. Banyak lagi dalam kitab-kitab yang lain yang panjang-panjang. Ini yang disebut ni yang kebiasaan-kebiasaan lah kot. Yang dibuat dengan sengaja, hukumnya makruh, mengurangkan pahala. 15 minit lagi. Kita buka soalan insya-Allah. Ada soalan nak ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Ambil ni takdir nak sedidak jap. Ya, saya. Tadi Ustaz ada sebut tentang lipat baju yang dengan panjang. Untuk solat kita tak boleh panjang. Maknanya kadang-kadang kita tengok ramai orang kadang-kadang dia lipat seluar panjang Ustaz. Satu panjang, jadi dia lipat atas buku lali tu. Adakah itu juga dia dilarang? Dia ada perkara-perkara yang maknanya kalau kita tak buat, dia makruh pula dah. Contohnya kan, kita sembahyang menggunakan kain ataupun seluar yang menutup buku lali, hukum dia haram kalau sombong kan. Ada hadis tu, dia panggil isbal. Bab tu bab isbal. Haram dengan syarat dia sombong. Takdir sadidat tu. Sama dah. Kalau dia sengaja melepaskan kain atau seluar dia melebihi buku lali dengan sebab sombong, itu haram. Dan setengah ulama ambil kata kalaulah tak sombong, maka hukum dia makruh. Dan ada yang kata tak makruh. Tapi kita ambil yang tengah-tengah lah, maksudnya tengah-tengah tu maksudnya makruh lah. Maka disebabkan untuk mengelakkan makruh itu dia lipat seluar. Maka bolehlah. Makanya bertentangan kan kalau dilepaskan makruh. Kalau dilipat pun makruh. Maka di sini oleh kerana larang, ada ulama sampai tahap mengharamkan kan kalau melepaskan seluar atau kain melebihi buku lali, maka kita utamakan yang tu, kita lipat, tak apalah, kita lipat. Ini tangan. Tangan ini tak ada sampai kalau tangan melebihi tu hukumnya haram tu, tak ada lagi. Maka di situ dia sebenarnya sunnah. Hukumnya sunnah ni di pergelangan. Sunnah ni kalau baju lengan panjang di pergelangan. Jadi bila kita dah benda tu dah kita lepaskan, dia jadi sunnah. Nabi akan pakai baju sampai pergelangan tangan. Jadi kita dah dapat sunnah ni, kita pergi lipat pula dah. Maka kita menyalahi sunnah. Bila menyalahi sunnah, makruh lah hukum dia. Kecuali memang dia tak ada baju dia lengan pendek. Baju lengan pendek macam mana kan? Dia dah pakai baju lengan pendek. Takkan nak balik rumah nak ambil nak tukar baju lengan panjang pula kan? Maka kalau dah memang dia dah pakai baju lengan pendek, itu tak boleh buat apalah. Ini lengan panjang, dia pergi lipat pula dah. Kecuali ada sebab-sebab lah dia lipat, terlalu panas ke, ataupun kalau dia tak lipat jadi ada terkena macam luka ke apa, gatal ke apa ke. Kalau ada sebab tak apalah. Kalau ada sebab tak ada masalah. Ini tak ada sebab, dia lipat. Sebab apa? Pakai menutup sampai ke pergelangan tu sunnah hukum dia. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi soalan? Nak tanya Ustaz. Apa hukum Ya, kita saya. pakai ketayap ni ataupun songkok dengan, maksudnya kalau kita botak kan, rambut pendek. So, apa hukum dia? Ada kesunahan dia?
Dalam mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i mengatakan hukum memakai serban ataupun ketayak atau kopiah itu hukum dia sunat. Menutup kepala ketika solat tu hukum dia sunat. So meninggalkan dengan sengaja itu makruh. Kecuali memang ada sahabat yang tak pakai kopiah, tak pakai serban. Sebab apa? Baju pun tak ada. Dia ada selai kain tu saja. Pernah kisah yang saya cerita tu, sahabat tu habis salamnya turun balik. Habis salamnya turun balik. Satu hari ada sahabat cerita dekat Nabi lah, ada sahabat ni habis salam turun balik. Nak kata dia Wahabi belum muncul lagi. Jadi akhirnya Nabi panggil dia, tanya kenapa kan. Habis salam turun balik. Dia kata, ya Rasulullah, saya kain yang saya pakai ni saya ada satu saja. Jadi saya balik ke rumah supaya isteri saya boleh pakai kain yang sama yang dia pakai itu untuk solat awal waktu. Kalau saya tunggu lama-lama, nanti isteri saya tak dapat solat awal waktu. Jadi saya terpaksa balik awal untuk supaya isteri saya solat awal waktu. Jadi bayangkanlah dia nak pakai baju pun tak ada. Biasa kan muhajirin. Muhajirin kan berhijrah ke Madinah sampai kena tinggal harta, tinggal rumah, tinggal tanah, tinggal semua harta kan tinggal. Selai sepinggang je. Jadi lah dah sampai Madinah tu adalah yang Nabi kapalkan dengan yang berharta sikit, untunglah dia. Tapi adalah ahli-ahli sufah misalnya, orang yang baru-baru masuk Islam, Nabi tak dapat nak kapalkan semua dengan orang Ansar. Maka dia dalam keadaan miskin sangat, sampai tak baju pun tak ada, kain je tutup lilit badan. Jadi kopiah pun tak ada, sebab tu tak pakai kopiah. Jadi dia tak pakai kopiah bukan kerana dia sengaja tak nak pakai kopiah. Memang tak ada. Kalau ada dia akan pakai. Jadi sahabat-sahabat yang ada kopiah, pakai kopiah. Yang ada serban, pakai serban. Ini ada kopiah, ada serban, duit banyak, boleh beli. 1000 kopiah boleh beli. Oh, sunnah tak pakai kopiah. Siapa kata sunnah tak pakai kopiah? Mazhab Syafi'i, sunnah pakai kopiah, sunnah pakai serban. Dan pakai serban pun bukan serban yang macam Arab, Saudi letak serban merah, lepas tu ada bulat. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi pakai serban yang lilit tu. Sunnah Nabi pakai serban yang lilit. Itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain, kalau mazhab lain nak mempertikaikan mazhab Syafi'i, dia akan jadi khilaf antara mazhab ataupun khilaf seperti contohnya kita wajib baca bismillah, wajib baca Fatihah, mazhab Hanafi tak wajib, bahkan makruh baca. Itu jadi khilaf macam itulah. Kita sunat doa kunut, dia orang kata tak sunat doa kunut, akan jadi khilaf macam itulah. Kita kata sunat pakai kopiah, sunat pakai serban, dia kata tak sunat. Itu lantak dia lah, mazhab dia lah. Kita mazhab Syafi'i ini disunatkan. Kalau kita nak kata tak sunat lah, Nabi tak buat lah, itulah inilah, itu bab-bab khilaf lah, maknanya sama dengan bab-bab yang lain. Kunut, zubuh, usolli dan sebagainya kan. Itu kan memang khilaf antara mazhab. Mana boleh dia kata dia seorang je betul. Mazhab Syafi'i sunat semayang menutup kepala sama ada kopiah ataupun serban. Walaupun rambut dia botak sekalipun lah kan. Memang sebenarnya ada satu sunnah yang ada tujuan. Misalnya contohnya pakai serban, pakai kopiah tadi kan nak mengelakkan rambut supaya terjuntai. Jadi adakah kalau rambut tak terjuntai, kepala dia botak, tak ada rambut, dia tak payah pakai? Tak, kadang-kadang ada sunnah ni kita buat walaupun kita kepala botak ke apa sekalipun, kalau kita buat dia dapat juga pahala. Walaupun sebab tu dah tak ada kan. Tapi kerana perbuatan itu Nabi buat, sahabat buat sebahagian, maka kalau kita ikut dengan niat mengikut Nabi, ikut sahabat, dapat pahala. Dia kata, oh Abu Jahal pun pakai serban juga, apa semua. Maknanya kalau Abu Jahal pakai baju, kita pun tak boleh pakai baju lah. Benda yang ada perbuatan-perbuatan agama lain yang sama dengan agama kita, bukan bererti benda itu makruh ataupun haram. Dah kebetulan sama, itu tak ada masalah. Dan memang yang penting hukum menurut mazhab kita apa. Kalau macam tu Abu Jahal pun pakai serban, kenapa Abu Jahal pun pakai seluar? Abu Jahal pun pakai kain. Dan tu tak payah pakai kain lah, tak pakai seluar. Ada lagi soalan? Cukup kot, tak ada. Cukup Okay, InsyaAllah.
Jadi untuk kuliah setakat itu dulu. Tapi saya nak sembang sikit dengan Bozi ni macam mana nak pakai Zoom ni. Sebab nak kena mahirkan dulu ni. Jadi untuk kuliah setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala percepatkanlah tamatnya PKP ni, dapat kita boleh sembahyang balik di surau di masjid. Dan bagi kita taufik juga untuk kita amalkan apa yang kita belajar ni. Dan kita tangguh dulu kuliah kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.